Satu hari Usamah tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku perasan engkau selalu puasa." Dia perasan Nabi banyak puasa bulan Sya'ban. Kemudian Nabi memberikan respon, mengiyakan kata-kata Usamah benar Nabi sebut. Kemudian baginda mengungkapkan, "Dzalika syahrun yughfalu anhu katsirun minan nas." Bulan ini satu bulan yang ramai orang terlepas pandang. Ramai orang tak perasan bulan Sya'ban ya. Yughfalu, leka, orang terlalai. Menunjukkan dia satu bulan yang sangat penting. Kemudian baginda mendedahkan salah satu rahsia bulan Sya'ban. Kata baginda, "Zalika syahrun," sedangkan pada bulan ini, bulan Sya'ban, "tu'radu fihi al-a'mali ila Allah." Bulan yang dibentangkan amalan kita kepada Allah SWT. Bulan Sya'ban adalah bulan dibentangkan amalan. Sebahagian ulama mensyarahkan, bila masuk bulan Sya'ban dibentangkan amalan, itu bererti pembentangan amalan setahun. Bermula daripada Ramadan yang lepas sampailah Sya'ban nak masuk Ramadan, dibentangkan kepada Allah apa yang kita buat sepanjang tahun tersebut. Dan ini mengingatkan kita tentang satu peristiwa dan juga keadaan yang sangat getir pada hari kiamat, iaitu di saat ketika semua amalan kita sepanjang hidup dibentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban seolah-olah satu bulan yang mengingatkan kita tentang makna dan keadaan tersebut. Latihan dan juga satu contoh kecil bagaimana kita akan dibentangkan amalan di hadapan Allah. Jadi tengok keadaan kita sekarang. Kita tengok keadaan kita pada bulan Sya'ban, bulan yang Allah Ta'ala nak bentangkan. Keadaan kita bagaimana? Mudah-mudahan dengan ketaatan dan amal saleh yang kita buat pada bulan ini menjadi cerminan kepada apa yang akan berlaku ketika berada di hadapan Allah Ta'ala, dibentangkan amalan kita. Salah satu rahmat Allah Ta'ala yang boleh kita berambil ialah bila mana dibentangkan amalan tahunan, dia bermula daripada Ramadan. Itu rahmat jugalah ya. Maknanya bila nak dibentangkan amalan kita yang setahun tu, dia start dengan Ramadan dulu. Kita pun lega jugalah. Okeylah, kalau ingat balik Ramadan tu, dia penuh dengan ketaatan ya, amal saleh. Jadi mujurlah bila dibentangkan amalan tahunan yang nampak tu baik-baik dulu ya. Agaknya kalau start bulan lain kita pun malu. Kemudian antara saranan yang baginda tunjukkan dalam hadis tadi ialah, selepas baginda menyebut ialah bulan dibentangkan amalan kita pada Allah Ta'ala, baginda mengatakan, aku suka ketika dibentangkan amalan aku ini, aku sedang berpuasa. Sebab itu menjawab persoalan daripada Usamah tadi. Dia tanya, banyak puasa bulan ni? Jadi Nabi jawab, aku suka ketika dibentangkan amalan aku sedang berpuasa. Di sini kita boleh ambil satu pengajaran bahawa bulan Sya'ban adalah bulan untuk kita fokus dan pilih satu amalan yang kita rasa mudah, yang kita ada kecenderungan pada ibadah tersebut, lalu kita fokus dan memperbanyakkan ibadah itu. Nabi kata aku suka, maknanya dia bukan perintah untuk kata semua orang kena puasa, semua orang kena pilih ibadah puasa. Tidak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kecenderungan dia puasa, lalu dia fokus. Jadi ada sebahagian orang puasa tu bagi dia susah, berat. Jadi pilih satu amalan yang dia rasa mudah, yang dia ada cenderung. Gunakan kecenderungan itu untuk
Fokus pada bulan Sya'ban sebagai persiapan menghadapi Ramadan. Ada orang dia suka baca Quran, zikir. Jadi bulan Sya'ban dia perbanyakkan. Ada orang kecenderungan dia pada sedekah. Jadi dia fokus dan perbanyak. Ada orang mungkin dia memang boleh puasa, ikut Nabi. Dia memang bagi dia puasa itu mudah, boleh berpuasa. Jadi ini antara saranan dan juga makna yang boleh kita kongsi sebelum kita memulakan perbincangan pada malam ini berkaitan dengan penghayatan sirah. Baik, tuan-tuan nanti dimuliakan, pada malam ini insya-Allah kita cuba ulang kaji berkaitan dengan sirah baginda alaihi salatu wassalam. Dan yang kita nak tengok ialah ini kita ulang kaji kisah seorang sahabat ini. Kita nak ambil semangat dia juga, kisah inspirasi, mengambil semangat sahabat ini dalam mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk mengejar petunjuk dan hidayah serta kebenaran. Mudah-mudahan memberikan kita semangat dan motivasi. Sahabat yang kita nak bincang ini, yang kita nak ulang kaji sedikit dia punya perjalanan hidupnya ini, ialah seorang sahabat yang Nabi sendiri memerintahkan kepada dia untuk ceritakan kisah dia. Sahabat ni ceritakan kisah dia pada Nabi. Bila Nabi dengar, Nabi kata, boleh tak kau ceritakan kisah ni kepada sahabat? Nabi suruh. Siapa sahabat ni? Namanya Salman. Salman Al-Farisi. Dia sendiri kecil, ceritakan kisah hidup dia dalam banyak riwayat, Muslim dan lain-lain. Jadi kata Salman, dia memulakan dia punya kisah hidup dia. Dia kata, aku daripada Asfahan. Aku daripada Asfahan, Parsi, di satu kampung yang disebut sebagai Jayyan, nama kampung dia. Kemudian Salman cerita latar belakang dia, wa kana abi, adapun ayahku seorang duhqan al-qaryah. Salman kata ayahku adalah duhqan. Duhqan maksudnya satu pemimpin yang memimpin urusan hal ehwal agama. Dekat negeri, dekat kampung dia, ayahnya ketua dalam hal ehwal agama. Istilah dia duhqan. Apa agama yang dianti oleh Salman dan ayah dia ketika itu? Sudah tentulah Majusi. Mereka beragama Majusi. Dan ayahnya pemimpin, banyak alim, ulama Majusi, dan diberi tanggungjawab untuk menyalakan api yang ada dekat kampung dia supaya api tersebut tidak terpadam. Orang Majusi akidah dia sembah api. Dia punya falsafah dia mudah, cahaya dengan kegelapan. Itu akidah Majusi. Ada cahaya tu bawa kebaikan, cahaya bawa petunjuk. Lawan kepada cahaya gelap. Kalau gelap, itu kebinasaan dan kemudaratan. Apakah sumber cahaya yang paling yang bagi mereka yang paling mudah ataupun yang paling baik untuk mereka ikut? Api. Bagi dia orang, kalau matahari malam tak ada. Jadi mereka jadikan api sebagai simbol sembahan. Dan api tak boleh terpadam. Bila terpadam, itu maksudnya kemusnahan. Jadi dia orang akan sentiasa nyalakan api tu. Jadi ayah kepada Salman, orang bertanggungjawab untuk menyalakan api, tidak terpadam berpuluh tahun. Imagine Salman dilahir di kalangan keluarga yang sebegini. Dia anak seorang pemimpin, bahkan dia anak ulama Majusi. Salman kata, wa kana abi yuhibbuni hubban syadida. Ayahku ni sangat-sangat kasih dan sayang kepada aku, sehingga habisani habsal fatah, sehingga dia mengurung aku sebagaimana dia kurung anak dara. Salman macam anak dara kat rumah, kena kurung. Ayah dia sayang sangat. Salman akhirnya bila sampai satu peringkat umur, dia juga diberi tanggungjawab untuk menyalakan api. Jadi memang dia membesar dalam keadaan yang sebegitu.
Satu hari, kata Salman, kesibukan ayah dia dengan urusannya macam-macam menyebabkan ayah dia tak sempat untuk menguruskan beberapa ladang ataupun kebun milik keluarga. Kemudian ayah dia minta Salman untuk pergi ke ladang, pergi dekat kebun menguruskan harta tersebut. Salman pun seronoklah, dia dapat keluar. Dia nak keluar susah. Jadi bila dapat keluar ni happy dia. Dia pun keluar daripada rumah dia dan menuju ke kebun. Kata Salman, dalam perjalanan ke kebun, aku ternampak kanisah min kanais an-Nasar. On the way ke kebun, dia nampak satu gereja milik orang Nasrani. Dan Salman mendengar bacaan Injil. Aku dengar bacaan-bacaan daripada gereja dan dia tertarik. Salman pun pergi. Aku pun tengoklah. Rupanya mereka dalam keadaan ibadah Kristian. Lalu keadaan tersebut menarik perhatian Salman. Dia ada ibadah, ada bacaan, ada khusyuk dia. Salman kata, agama aku tak ada macam ni. Jadi itu menarik perhatian Salman, sampaikan dia berada di tempat tersebut sampai lewat petang. Salman kemudian memberanikan diri masuk, dan Salman disambut oleh penganut dan juga paderi yang ada di gereja tersebut. Kata Salman, bermulalah dialog dia antara Salman dan juga penganut agama Kristian. Salman kata, demi Allah, apa yang aku dengar daripada mereka lebih baik daripada agama aku. Salman tertarik. Ini ada Tuhan yang cipta, kan? Lagi ada kitab, ada rasul. Salman kata, ini lagi benar daripada agama dia. Lalu Salman pun, sebab dah lewat, dia pun balik. Sampai rumah, ayah dia tanyalah, kenapa balik lewat? Pergi tak kebun? Salman kata tak pergi. Habis tu pergi mana? Aku pergi gereja. Buat apa? Salman pun cerita. Dia, umur dia remaja, dia pun cerita dialog dia dengan paderi. Lalu Salman kata, ayah, apa yang ada pada mereka lebih baik daripada agama kita. Ayah dia pun melenting lah, tuan-tuan. Ayah dia ulama, kan? Dia kata, tak, kita ala haq. Dia kata, kita atas kebenaran, mereka tu atas kebatilan. Salman kata, tak, aku dah dengar, aku boleh compare. Salman kata. Ayah dia pun marah, lalu ayah dia decide untuk kurung Salman dan gari dengan rantai besi. Takut, tu mungkin sedikit kesilapan lah. Salman sebab masih muda, kalau ayah dia ambil pendekatan berbincang, sebab isu dia isu ideologi, isu dia isu fikrah. Kalau boleh bincang, Salman pun mesti terbuka. Kau bawakan bukti, bawakan hujah, mungkin Salman boleh berubah. Tapi ayah dia tak buat macam tu. Ayah dia terus kurung dia, gaji dengan. Kata Salman, kurungan dan garian itu tidak boleh mengurung jiwa dia yang merdeka, kata Salman. Lalu dia pakat dengan orang dekat yang ada dekat rumah, dan dia cari jalan untuk berhubung dengan gereja melalui surat. Dia dah orang dipercaya, dia pakat. Salman tulis surat, hantar. Lepas tu dia orang balas balik, dan itulah perhubungan Salman dengan gereja. Belajar daripada situ. Lalu Salman makin hari makin kuat pegangan dia dengan Nasrani. Kemudian Salman ada bertanya dalam surat dia. Antara persoalan yang Salman tanya ialah tentang asal agama ini di mana. Lalu jawapan yang diberikan asalnya daripada Syam. Sebab Nabi Isa lahir di Palestin. Boleh jadi di Palestin lah. Cuma disebut asalnya dekat Syam. Lalu Salman tanya, ada tak rombongan yang akan ke Syam? Gereja balas, ada. Waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian, rombongan yang akan pergi ke Syam. Jadi Salman pun ambil masa tersebut, dia ingat tarikh tersebut. Kemudian sampai waktu tu dia pakat dengan orang dalam rumah dia tadi.
Lalu dia dilepaskan dan dia tekad melarikan diri. Salman pun ikut rombongan daripada Asfahan, Iran. Pergi ke mana? Pergi ke Syam, Palestin. Boleh jadi Palestin, dia tak cerita kat sini, dia sebut Syam. Jadi pergi ke Syam. Tekadnya tinggal kekayaan, anak pemimpin, tinggal pengaruh, tinggal kasih sayang ayah, hanya semata-mata nak ikut hidayah tersebut. Sampailah dekat Syam, dia pun ditunjukkan kepada satu gereja utama yang besar. Dan gereja ini diketuai oleh seorang uskuf. Uskuf ni apa? Ketua paderi. Salman pun jumpa, Salman ceritakan kisah dia, dan Salman minta untuk tinggal di gereja dan berkhidmat untuk uskuf paderi. Lalu paderi terima, ketua tu terima, kata Salman, tak lama aku tinggal dengan uskuf ini untuk aku dapati yang sebenarnya dia adalah seorang rajulun su', seorang yang sangat jahat. Salman kata, rupanya dia jahat. Dia ketua paderi ni. Salman kata dia rajulun su', orang jahat. Dia menggunakan kedudukan dia sebagai ketua agama untuk apa? Untuk manipulasi pengikut. Sebenarnya dia jahat, Salman. Dia guna kedudukan dia, dapat pengaruh, dekat dengan orang besar, galakkan pengikut dia untuk bersedekah, berinfak. Tapi semua harta tu tak sampai pun dekat fakir miskin, tetapi disimpan untuk kekayaan peribadi. Salman kata, aku pun membenci dia dengan kebencian yang amat sangat. Cuma Salman nak cerita dekat pengikut, Salman nak cerita. Tapi Salman tahu kalau Salman cerita, orang takkan percaya. Sebab orang nampak dengan pakaian dia, pangkat dia. Kalau Salman cakap, orang tak percaya. Boleh jadi nanti dia yang dihukum. Lalu dia simpan. Akhirnya sampai masa ajal uskuf ini, padri ini sampai ajal. Lalu meninggal uskuf tersebut. Dan ketika hari pengebumian, maka gereja didatangi oleh seluruh pengikut-pengikut Nasrani, Kristian, menangisi, meratapi kematian uskuf ini, yang bagi mereka adalah ketua mereka. Salman je berbulu, dia tengok itu. Lepas tu Salman tekad. Salman tekad, dia kata sebenarnya, dia cakap dekat mereka, dia tekad sebenarnya dia adalah lelaki jahat. Orang pun mula marah. Salman kata, nanti aku ada bukti. Salman tahulah sebab dia duduk dekat gereja, dia berkhidmat dengan paderi. Salman pun bawa mereka dan tunjukkan tempat paderi simpan harta. Rupanya memang banyak. Beberapa bekas-bekas yang penuh dengan rantainya, emas, perak, permata. Kekayaan yang paderi tadi simpan. Lalu orang pun percaya. Lalu mereka ambil mayat, jasad paderi, dia salib dekat pokok, lalu mereka rajam. Walaupun dah mati, kerana terlalu marah. Kemudian uskuf tadi digantikan dengan paderi yang kedua. Kata Salman, pengganti kepada uskuf adalah orang yang baik. Dia orang baik. Salman kata, rajulun salih, musilun billah. Orang ni baik. Dia ada hubungan yang kuat dengan Allah, kata Salman. Dan dia tidak menggunakan kedudukan dia untuk menipu dan sebagainya. Bahkan dia sangat zuhud kepada dunia. Salman pun sayang sangat-sangat. Tapi rupanya paderi yang kedua yang gantikan ini, ajalnya tak lama. Salman sempat berkhidmat, akhirnya sampai kepada saat kematian dia. Cuma Salman pernah meminta, sebelum kematian, Salman tanya, Tok, siapa lagi yang Tok boleh nasihatkan untuk saya melazimi?
tak nak macam sebelum ni dah, ya. Siapa lagi yang Tok nasihatkan untuk saya boleh ikut melazimi supaya saya dapat berpegang dengan akidah ini? Kata padri yang kedua ni, ketika dia hampir saat kematian dia kata, aku dah tak tahu dah. Aku tak tahu di atas muka bumi orang yang berpegang teguh dengan ajaran ini, kecuali ada satu orang, tapi dia tak ada dekat Syam. Dia dekat mana? Dia dekat Mosul. Orang tu dekat Mosul. Mosul dekat mana? Dekat Iraq. Kalau kau mampu, pergilah ke sana, lazimi dia. Meninggal Tok Guru tadi. Salman pun kemah-kemah barang, tekad hijrah daripada Syam. Dia asal daripada Iran, pergi ke Syam. Daripada Syam pergi ke Iraq balik, patah balik sampai dekat Mosul, dekat utara Iraq. Bila sampai sana, cari, tanya orang, ada tak orang nama sekian-sekian, sebagaimana yang Tok Guru dia cerita. Orang pun tunjuk, jumpa. Salman pun jumpalah satu orang paderi dekat Mosul. Salman cerita kisah dia, nak duduk, orang tu setuju lah. Salman kata memang orang baik, memang betul sebagaimana yang disifatkan oleh paderi tadi. Orang yang baik, berpegang teguh dengan agama. Salman pun hidup dan berkhidmat untuk dia. Cuma ajal dia pun tak panjang sangat. Salman sempat berkhidmat satu tempoh, akhirnya datang waktu saat kematian dia. Jadi Salman pun tanyalah, Tok, habis nanti Tok dah meninggal, saya ni nak melazimi siapa untuk saya berpegang? Kata Tok Guru ni, aku dah tak tahu dah mana-mana orang yang betul-betul berpegang dengan ajaran ni, kecuali seorang. Dekat mana? Dekat Nusaybin. Dekat Nusaybin kat mana? Dekat Turki. Turki pula. Kalau kamu boleh pergi, pergilah. Meninggal Tok Guru. Salman pun packing barang, pergi ke Nusaybin. Sampai sana, tanya orang, cari, jumpa. Salman cerita kehidupan dia, perjalanan dia, nak berkhidmat. Okey, setuju. Salman kata memang orang baik juga, sebagaimana disifatkan oleh Tok Guru dekat Mosul tadi. Tapi umurnya telah agak lanjut, kata Salman. Tapi tak apalah, khidmat. Tak lama khidmat, sampai pula ajal kematian. Salman tanya lagi, Tok, kalau Tok dah tak ada, saya ni nak melazimi siapa untuk saya berpegang? Kata Tok Guru dekat Nusaybin, aku dah tak tahu dah mana-mana orang yang berpegang dengan ajaran ini, kecuali ada seorang. Tapi dekat mana? Dekat Amuriyah. Tempat lain pula. Masih di Turki hari ini, Amuriyah. Tapi macam timur dengan barat, perjalanan seminggu. Salman meninggal pula Tok Guru ni. Salman packing barang, pergi dekat Amuriyah. Cari, tanya orang, jumpa. Perkenalkan diri, nak duduk, nak tinggal, nak khidmat, setuju. Tapi ajal ni pun tak lama juga. Lalu bila hampir kepada saat kematian Tok Guru dekat Amuriyah ini, Salman pun tanya lagi, lepas ni siapa lagi saya harus melazimi untuk saya berpegang dengan ajaran ini? Kata Tok Guru di Amuriyah, aku dah tak kenal dah orang yang masih berpegang atas ajaran yang benar di atas muka bumi ini. Dah tak ada, aku tak tahu. Cuma sekarang telah sampai waktu seorang Rasul yang diutuskan daripada Arab. Ini waktu dia. Aku dah tak tahu dah. Tapi sekarang ialah waktu Rasul terakhir. Dekat mana? Arab. Dia akan keluar daripada negeri asal dia. Hijrahlah. Pergi ke satu negeri Zata nakhlatin wa baina harratain. Dia akan berpindah daripada negeri asal dia ke satu negeri yang banyak kurma dan baina harratain, di antara dua harrah. Harrah ni batu hitam yang tajam. Dekat Madinah sampai hari ni ada, tuan-tuan. Dekat Madinah tu timur barat ada batu hitam. Dia kesan daripada gunung berapi. Sampai hari ni ada.
Kuda pun tak boleh lalu, kereta kebal pun tak boleh lalu. Memang Allah design Madinah tu macam tu. Utara ada bukit Uhud, bawah ada bukit Air, lepas tu kiri kanan batu hitam. Memang Allah design Madinah ni secara geografinya terpelihara. Tok Guru tu kata dia akan keluar daripada negeri asalnya pergi tempat macam itu. Dan padanya beberapa tanda yang tak boleh, alamatul la tukhfa. Ada beberapa tanda yang jelas. Pertama, dia makan hadiah, yakulul hadiah, wala yakulus sadaqah, tapi dia tak makan sedekah. Wa baina katifaihi, di antara dua bahunya, khataman nubuwah, tanda kenabian. Ni tanda. Tok Guru ni kata, kalau kau boleh pergi, pergilah. Meninggal. Cuma Salman nak pergi Arab ni dia tak ada idea. Nak pergi dekat belah Hijaz, itu dia tak ada idea. Lalu Salman sempat duduk dekat Amuriah, sempatlah bina kehidupan sikit. Ada duit sikit, boleh beli kambing, beli lembu, bekerja, ada duit sikit. Kemudian satu hari dia dapat maklumat ada rombongan pedagang daripada Arab sampai dekat Amuriah, daripada kabilah Bani Kalb, salah satu kabilah Arab, sampai dekat Amuriah. Jadi Salman bila dengar ada orang Arab sampai, rombongan Arab, dia terus jumpa. Jadi mintalah, boleh tak nanti nak balik, aku nak tumpang, aku nak ikut kamu balik dekat Arab. Jadi Salman punya plan, dia pergi duduk dekat Arab, tumpang, nanti dia akan pergi ke satu kabilah, ke satu tempat, satu kabilah ke satu kabilah. Dia akan round pusing dekat Hijaz tu, sampailah dia jumpa tempat yang disebut oleh Tok Guru dia tadi. Itu plan dia lah. Kemudian kata orang Arab tadi, kami bukan pembawa manusia, kami tak terima, tak nak. Sama kata aku nak tumpang je. Tak boleh, kami bukan bawa, kami bukan taksi. Lalu Salman pun kata, aku ada kambing, aku ada lembu, aku ada harta yang aku kumpul, aku sanggup bagi semua. Ni Salman. Oi, Arab nampak duit, dia pun, oi, boleh. Setuju tu. Setuju. Kambing, lembu, duit, semua kena bagi. Salman pun ikut. Sampai dekat Wadil Qura, dah masuk Hijaz, dekat utara Saudi sekarang. Masih ada nama tempat ni, Wadil Qura. Sampai dekat Wadil Qura, Salman kata, ghadarubi, mereka pun khianat aku. Mereka mengkhianati. Salman diikat, dipukul, lalu dijual sebagai hamba. Duit dia semua bantu ambil, dia kena jual pula sebagai hamba. Ulama kata musibah paling, antara musibah paling besar ni, seorang yang lahir merdeka lalu dijual sebagai hamba. Teruk. Hilang dia punya kemerdekaan dia. Yang beli dia siapa? Sebab masa tu dekat Wadil Qura, tak jauh dengan Khaybar, yang beli dia orang Yahudi. Orang Yahudi beli dia. Jadi Salman pun ikutlah, ya, bermula episod baru dalam kehidupan dia, ikut dia punya ketua, iaitu Yahudi. Kerja teruk. Salman kata, bos Yahudi ni dia perah keringat, kata Salman. Sambung bulan depan ke habis ke? Sikit lagi. Boleh? Sambung sikit. Lalu Yahudi, kerja dengan Yahudi, kerja teruk. Satu hari Yahudi dekat Khaybar didatangi oleh saudara dia yang daripada tempat lain. Lalu orang Yahudi juga, saudara kepada bos dia, nampak Salman kerja. Kerja bagus. Panjat pokok itu, buat kerja, angkat kurma. Lalu saudara dia tanya, kau nak jual tak hamba kau? Yahudi itu kata, boleh aku jual. Lalu Salman dijual kepada Yahudi yang kedua. Ya Allah, jadi macam barang, ya, Salman dijual kepada Yahudi yang kedua. Lalu Salman pun ikut
Bila orang tu nak balik, Salman pun ikut sebagai hamba. Rupa-rupanya Yahudi yang kedua ni daripada Bani Quraizah. Bani Quraizah dekat mana? Madinah. Jadi bila Yahudi ni bawa, Salman pun masuk. Salman nampaklah bahagian belah barat batu-batu hitam. Bani Quraizah kampung dia dekat timur. Jadi lalu banyak kurma. Salman tengok kurma banyak. Sampai dekat belah timur, nampak pula Harrah yang kedua, batu-batu hitam. Salman kata, walaupun aku hamba, tapi tak tahulah aku happy sangat. Dia seronok. Sebab plan asal dia nak pusing kan. Tapi kali ni dia sampai dekat tempat yang dia nak pergi. Dia kata inilah tempat yang disebut oleh Tok Guru Amuriah, Padri Amuriah. Kemudian Salman kata, tapi sebab masa itu hamba, dia memang terputus dengan dunia luar. Kerja teruk, memang dikerah, digunakan sepenuh. Masa tu Nabi masa tu dekat Mekah dah, Nabi dah diutus. Tapi Salman tak tahu cerita sebab kerja berat sangat. Satu hari Salman atas pokok kurma, tuan dia ada dekat bawah. Tiba-tiba datang satu orang, anak saudara kepada tuan dia, datang keadaan tergesa-gesa. Lalu orang tu datang, orang tu kata apa? Qatalallahu Bani Qilah. Semoga Allah melaknat Bani Qilah. Orang Yahudi dia bagi gelaran kepada Aus dengan Khazraj dengan gelaran Bani Qilah, macam mengejek. Jadi datang seorang ni tergesa-gesa, dia cakap Salman atas pokok, tuan dia dekat bawah. Orang tu kata Qatalallahu Bani Qilah. Moga Allah bunuh melaknat Bani Qilah. Tuan dia kata, kau ni dah kenapa datang-datang mencarut-carut ni kan? Cuba cakap elok-elok, apa benda? Kata dia, aku tak faham dia orang ni, Bani Qilah ni, Aus dengan Khazraj ni. Sibuk berkumpul ramai-ramai dekat Quba, hanya semata-mata untuk melihat satu orang yang datang daripada Mekah mendakwa dia adalah Nabi. Yang dengar kata-kata tu Salman atas pokok. Salman kata, bila dia dengar macam tu, fa'akhadatni rajfah. Kata, aku pun tak boleh kawal diri. Aku macam nak pitak. Wakittu an askut. Sikit lagi aku nak jatuh. Kalau jatuh kena kepala bos dekat bawah. Tapi kemudian Salman pun turun cepat-cepat daripada pokok. Dia pergi dekat lelaki tadi. Dia kata, kau cakap apa? Ulang balik. Kau cakap apa? Lepas tu Salman kata, tiba-tiba satu penampar sulung hingkap dekat muka dia lah. Terduduk dia. Bos dia tampar dia. Bos dia kata, malaka walihadha, kau apa kena mengena dengan orang tu? Pergi sambung kerja. Salman pun telinga berdesing, sambung buat kerja. Bila dah habis kerja, bos dia dah balik, dia ambil, dia cari masa, dia curi, dia ambil lah. Dia ambil kurma yang ada. Dia pun pergi dekat Quba. Dia pergi dekat Quba, dia tanya orang, mana orang yang baru sampai? Orang pun tunjuk. Jadi buat kali pertama, Salman pun melihat batang tubuh baginda alaihissalatu wassalam. Nabi ada dengan sahabat. Salman bawa kurma. Salman pun pergi dekat Nabi. Salman kata, kamu datang daripada jauh, mesti keletihan. Ini ada kurma yang aku kumpul. Kurma ni kurma-kurma sedekah, kata Salman. Ini kurma-kurma sedekah. Nabi pun ambil. Salman pergi. Lepas tu dia mengintai daripada jauh. Kita fahamlah apa Salman nak buat. Dia nak test. Lalu Nabi bahagikan semua kurma tu dekat sahabat. Wala yamuddu yadahu. Kata Salman, satu biji pun dia tak makan. Bila Salman tengok macam tu, Salman kata, hadhihi wahidah. Ini satu. Kemudian Salman kata sebab sibuk kerja, dia tak susah nak cari masa. Akhirnya dia dapat peluang. Dia kumpulkan kurma yang dia ada. Lalu dia pergi dekat Madinah. Masa tu masjid dah siap dah. Salman, dia hamba kan. Sampai dekat masjid, cari, tanya-tanya, jumpa.
Nampaklah Nabi dengan sahabat. Salman pun pergi. Salman kata, ini ada aku bawa kurma. Ini kurma ni hadiah, kata Salman. Dia pun bagi dekat Nabi. Nabi pun ambil. Salman pun pergi. Daripada jauh dia mengintai lah. Lepas tu Nabi pun bagikan kurma tu dekat sahabat. Dan Nabi juga makan kurma tadi. Salman pun tengok. Salman kata, hadhihi thaniyah. Ini kedua. Tanda yang ketiga, iaitu tanda kenabian di belakang. Antara bahu Nabi ni susah. Yang ketiga ni. Sebab itu Salman, walaupun dia dah jumpa dengan Nabi sejak daripada awal, tapi dia masuk Islam lewat. Hampir-hampir tahun ke-5 sebelum peperangan Khandaq tu. Sebab apa? 4-5 tahun tu. Sebab dia cari masa. Yang ketiga susah. Sebab takkan dia nak jumpa Nabi, nak cakap, buka baju dia. Takkan dia cakap macam tu kan. Jadi susah. Dia pun cari peluang, tak boleh. Satu hari kata Salman, Nabi dekat perkuburan Baqi' menguruskan sahabat jenazah. Masa tu Nabi pakai, kata Salman, baina syamlatain. Pakaian Nabi tu macam kain, yang bahagian atas ni macam kain ihram je yang tutup. Itu je Nabi pakai, itu je. Maksudnya kalau dia rendahkan kain yang tutup belakang tu, Salman yang boleh nampak. Lalu Salman ambil peluang tu, dia pun duduk sini mengintai. Lepas tu tak nampak, pergi belah sini. Mengintai, tak nampak, pergi alik belakang. Tak nampak, pergi alik depan pula. Tapi tak nampak. Cuma Salman kata, Nabi macam perasan yang aku ni duduk. Kemudian ketika Salman ada dekat belakang, Salman kata Nabi pun rendahkan dia punya kain yang tutup ni. Lalu Salman pun nampak tanda kenabian. Salman kata, aku terus terekam lah. Aku cium dan aku peluk, menangis. Menangis. Tapi ini memang beautiful moment lah tuan-tuan. Setelah perjalanan yang panjang dia, akhirnya dia dapat apa dia nak. Kita pun kalau nak pergi ke satu destinasi itu jauh. Lepas tu perjalanan nak pergi tu macam-macam kita tempuh. Tapi akhirnya bila kita sampai, kita pun tahu dia punya nikmat. Itulah Salman rasa, dia menangis macam bayi. Kemudian Nabi kata, tahawal, mai sini ke depan. Kenapa? Nabi tak tahu cerita. Sahabat semua tak tahu cerita. Lepas tu daripada situlah Salman pun cerita. Dia cerita semua. Sampailah dekat sini. Bila Salman cerita, Nabi pun nangis. Lalu Nabi kata, Salman, ceritakan kisah kau kepada semua sahabat. Sebab itu sampai pada kita kisah. Jadi tuan-tuan dimuliakan, ini antara penghayatan yang boleh kita belajar dan ambil daripada satu orang sahabat ini yang hidup untuk kebenaran. Itu yang dia cari. Dan bila dah dapat, dia memang berpegang dengan kuat kebenaran tersebut. Sampaikan orang Ansar pun mengaku, Salman orang kita. Orang Ansar kata, orang Madinah kata, Salman minna, Salman orang kita. Orang Muhajirin pun cakap, Salman minna. Orang Muhajirin klaim, bukan, Salman orang kita. Orang Ansar cakap Salman orang kita sebab Salman dekat Madinah. Orang Muhajirin cakap Salman orang kita sebab dia berhijrah macam orang Muhajirin. Ansar kata tak, Salman orang kita. Orang Muhajirin kata Salman orang kita. Satu hari Nabi cakap, Salman minna ahlul bait. Nabi cakap Salman orang kita, dia ahlul bait. Sampai macam tu kelebihan yang ada pada sahabat yang nama Salman ini. Tuan-tuan, Aisyah pernah sebut, aku ni, kata Aisyah, aku tak pernah cemburu pada lelaki. Kalau dengan yang isteri lain tu kadang-kadang berlaku kisah cemburu. Kadang cemburu dengan Khadijah yang tak pernah pun Aisyah kata cemburu. Tapi aku tak pernah cemburu pada lelaki kecuali Salman, kata Aisyah. Ada beberapa malam kalau Nabi tak ada, bila cari-cari Nabi mesti dengan Salman. Sampai isteri-isteri Nabi pun cemburu dengan Salman.
Rapat sangat dengan Nabi. Bila tak ada, mana Nabi tak ada, cari-cari lah dengan Salman. Lepas tu tak ada lagi, cari-cari dengan Salman lagi. Sampai isteri pun cemburu tu. Ini kelebihan. Dan Salman ni memang dalam riwayat kata dia tak kahwin pun, tak sempat kahwin pun. Salman Nabi saudarakan dengan Abu Zar. Nabi persaudarakan dengan Abu Zar. Satu hari Salman cakap ke Abu Zar, aku berkenan lah ada satu orang ni daripada kabilah Arab. Boleh tak Abu Zar jadi tukang risik? Abu Zar kata boleh. Abu Zar pun pergilah jumpa dengan kabilah tu Arab lah. Jumpa dengan ayah perempuan tadi. Abu Zar pun menyatakan hasrat dia nak merisik untuk Salman. Ayah perempuan tadi bila dengar kata untuk Salman, berubah muka dia. Lalu Abu Zar kata, boleh tak sahabat saudara aku Salman dia berkenan? Akhirnya ayah dia kata, kalau untuk Salman aku tak nak. Ayah perempuan ni tak nak. Mungkin orang Arab ni dia nak jaga keturunan. Sebab Salman Al-Farisi. Ayah dia kata, kalau untuk Salman memang aku tak nak. Tapi wahai Abu Zar, kalau kau minta untuk diri kau, aku setuju. Bapak dia kata macam tu. Bapak dia kata dia tu. Abu Zar kata, bukan, aku dah kahwin kan. Aku tak nak, aku datang ni untuk Salman. Dia kata, kalau untuk Salman, aku tak nak. Tapi kalau untuk kau, anak aku jadi bini kedua pun boleh. Abu Zar kata. Akhirnya ayah dia bertegas, balik. Kalau macam tu balik. Cakap dekat Salman, kalau kamu datang untuk merisik anak aku bagi pihak Salman, aku tak nak. Tapi kalau untuk Abu Zar, aku terima. Abu Zar pun balik. Salman tunggulah kan. Nampak Abu Zar balik. Macam mana? Apa cerita kan? Apa cerita? Abu Zar pun tak jawab. Dia pun mengelak. Abu Zar mengelak. Dalam riwayat kata Abu Zar solat. Bila Salman duduk tanya-tanya, kejap pergi ambil wuduk lah. Lepas tu solat pula lama. Yang kawan ni tunggu, apa cerita kan? Lepas dah habis solat, tanya lagi, macam mana? Abu Zar mengelak-elak. Akhirnya Abu Zar pun cakap juga lah, Salman, ayah dia cakap macam ni, kalau untuk kau tak nak, ayah dia tak mau. Tapi kalau untuk aku, ayah dia terima. Salman katalah, sebab itu ke kau duk mengelak semua ni? Wahai Abu Zar, jangan sangka aku ada sedikit pun hasad dengan kau. Ini Salman. Kata Salman, Allah sebut dalam Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabut daripada hati mereka rasa dengki dan hasad. Wahai Salman, ketahuilah, wahai Abu Zar, ketahuilah, aku dengan kau sama macam tu. Aku langsung tak ada apa-apa. Kalau kau nak ambil pun, ambil lah. Jadi akhirnya Salman tak berkahwin. Wallahualam, sampai situlah kita punya ulang kajian ringkas tentang sahabat ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, yang baik daripada Allah SWT. Kalau mana kekurangan diri saya, aku masa itu kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.